Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya bagi maddah al-insya untuk Asy-Syahadah Ad-Diniyah Al-'Aliyah Al-Maliziyah STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Jadi pada kali ini saya Ustazah Zaimah binti Muhammad akan membincangkan tentang satu lagi aspek penting dalam al-maharah al-lughawiyah, iaitu kita seperti biasa akan tumpukan kepada maharatul kitabah, iaitu kemahiran menulis. Bagaimana kita nak menulis insya' dengan sebaiknya, dengan sepatutnya, seperti mana yang ditanya oleh soalan. Jadi saya berharap anak-anak pelajar semua bersedia untuk satu pengetahuan yang baru. Baik. Biasanya dalam penulisan insya' dalam soalan akan ditanya tentang al-athar, ya. Jadi aspek inilah yang akan kita bincangkan dalam teknik penulisan insya', teknik mengarang bahasa Arab, iaitu bagaimana kita nak menyatakan, nak menulis, nak membincangkan tentang al-athar yang ditanya dalam soalan. Adalah beberapa topik tertentu yang memerlukan kita kemukakan kesan. Al-athar ini maksudnya kesan. Apabila fenomena ini berlaku, apakah kesannya? Ada kesan baik, ada kesan buruk, ya, ada kesan yang positif, ada kesan yang negatif. Jadi bagaimanakah kita hendak menulis ayat-ayat yang berkenaan? Ya, jadi perkara al-athar ini adalah penting apabila ia menjadi salah satu daripada perkara yang disebut dalam soalan. Okey, contoh soalan yang kita dapat, kita akan pada kali ini kita akan tumpu kepada dua tajuk. Tajuk yang pertama ialah al-mawdu' at-tarbiyatul islamiyyatu wa atharuha lil fardi wal mujtama'. Tarbiyah Islamiyah, ya, iaitu pendidikan Islam, wa atharuha dan kesannya, lil fardi bagi individu, bagi seseorang, walil mujtama' dan bagi masyarakat keseluruhan. Jadi jelas di sini kan soalan berkehendakkan kita membincangkan athar. Jadi perkara pertama yang perlu kita ambil langkah dalam menjawab soalan sebegini ialah soalan berkehendakkan tentang at-tarbiyah Islamiyah. Maka kita huraikan dulu, boleh satu perenggan gitu, untuk apakah itu maksud, makna, contoh-contoh at-tarbiyah al-Islamiyah yang kita faham. Kemudian barulah perenggan kedua kita masuk kepada kesan-kesan tarbiyah Islamiyah ni bagi individu. Satu perenggan. Dalam perenggan yang seterusnya, kita masukkan pula atharuha lil mujtama', kesan dia pada masyarakat. Jadi apabila kita mengarang, kita paling penting bagi kita ialah asingkan aspek-aspek yang ditanya dalam soalan. Jangan kita campur adukkan pengertian dengan kesan. Kesan individu kita campur adukkan dalam satu perenggan dengan kesan bagi masyarakat. Itu pembahagian perenggan yang tidak baik. Jadi penulisan yang baik ialah mesti kita bila kita baca, kita dah boleh nampak satu persatu aspek yang ditanya dijelaskan. Baik, soalan yang kedua yang akan kita bincangkan sebagai contoh sebab kita nak aplikasikan
tajuk al-athar tu, kesan, penulisan kesan dalam karangan. Baik, tajuk yang kedua yang kita bincangkan ialah at-tawasul al-ijtima'i, at-tawasul al-ijtima'i wa atharuha al-ijabiyyah was-salbiyah. Iaitu at-tawasul ijtima'i maksudnya media sosial, komunikasi sosial, iaitu media sosial, medsos, macam Twitter, Instagram, Facebook, media-media sosial, wa atharuha, dan kesan-kesannya al-ijabiyah, yang positif, yang baik, was-salbiyah, yang negatif, yang buruk, kesan yang tak baik. Baik, jadi at-tawasul ijtima'i ini, soalan ini kita perlu huraikan apakah dia at-tawasul ijtima'i itu. Satu perenggan yang pertama, apa yang kita faham tentang media sosial. Kemudian barulah pada perenggan seterusnya kita bincangkan tentang kesannya al-ijabiyah, yang positif, dan kesannya yang negatif pada perenggan yang terasing pula. Jadi bila kita menulis karangan tu, orang yang membacanya akan nampak dengan jelas pengasingan topik-topik kecil dalam karangan itu. Baik, kita pergi kepada contoh bila kita membincangkan tajuk, bila kita dapat tajuk at-tarbiyatul islamiyatu wa atharuha lil fardi wal mujtama', pendidikan Islam dan kesan-kesannya lil fardi, bagi individu, walil mujtama', dan bagi masyarakat. Baik, al-athar yang dikehendaki dalam karangan ini. Baik, al-athar jelas nampak di situ. Kita mesti bincangkan al-athar itu secara jelas. Kalau kita gagal membincangkan al-athar lil fardi walil mujtama', maka karangan kita tidak memenuhi apa yang dikehendaki oleh soalan. Jadi karangan tu tidak mungkin akan mendapat markah yang tinggi. Maka untuk mendapat markah penuh, markah yang baik, markah yang mumtaz A, maka setiap aspek kecil yang ditanya dalam soalan mestilah dijawab. Jadi aspek kecil yang ditanya di sini ialah al-athar. Selain daripada pengertian at-tarbiyah al-islamiyah, juga ditanya tentang al-athar. Maka kita mestilah menerangkan apakah itu al-athar dan bagaimana ayatnya. Bagaimana kita nak buat ayat, nak bincangkan tentang al-athar itu. Lil fardi dulu, kemudian pada perenggan yang lain, lil mujtama' pula. Okey? Baik. Untuk at-tarbiyah al-islamiyah wa atharuha lil fardi wal mujtama' ini, dari segi al-atharnya, kita boleh tengok contoh di sini. Contoh ayat yang kita boleh buat selepas kita bincangkan pada perenggan yang atas tu tentang pengertian yang kita faham mengenai at-tarbiyah al-islamiyah, boleh satu perenggan. Maka selepas itu kita nak cerita pula perenggan yang selepasnya, kita nak cerita tentang al-athar itu. Maka kita boleh mulakan ayat dengan wa min nahiyatin ukhra litarbiyatil islamiyah atharun ijabiyatun muta'addidatun lil fardi walil mujtama'. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari segi yang lain pula, litarbiyatil islamiyah, bagi pendidikan Islam, atharun, ada kesan-kesan, ijabiyah, yang positif, yang baik, muta'addidatun, yang banyak, lil fardi, bagi individu, walil mujtama', dan juga bagi masyarakat. Baik, kita mulakan perenggan tu begitu. Wa min nahiyatin ukhra litarbiyatil islamiyah atharun ijabiyatun muta'addidatun lil fardi walil mujtama'. Baik, dalam membincangkan al-atharu lil fardi wal mujtama', kita boleh panjangkan lagi ayatnya. Contoh, wa min nahiyatin ukhra
للتربية الإسلامية آثار إيجابية متعددة للفرد وللمجتمع. ومن آثارها الإيجابية للفرد يستطيع المسلم المصلي أن يستقيم على الإتيان بالعبادات وسائر أوامر الله وينهى نفسه عن الإتيان بالمنكرات والمعاصي والمنهيات. Okey, itu contoh ayat yang kita boleh tulis, kita boleh gunakan dalam membincangkan tentang al-athar lil fardi, kesan-kesan bagi individu dari tarbiyah Islamiah yang terhasil dari pendidikan Islam. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari segi yang lain, litarbiyatil Islamiyah, bagi pendidikan Islam, atharun ijabiyyatun muta'addidatun, ada kesan-kesan athar, ada kesan-kesan ijabiyah yang positif, muta'addidatun yang banyak, lil fardi untuk individu, walil mujtama' dan bagi masyarakat. Dan kita mestilah masuk kepada contohnya, wa min atharihal ijabiyyati lil fardi, dan antara kesan-kesannya yang positif bagi individu ialah yastati'ul muslimul musalli, seorang muslim yang solat, seorang muslim yang menunaikan solat, yastati'u, dia mampu, an yastaqima ala al-ityan, an yastaqima, tetap teguh, istiqamah, berterusan, ala al-ityan, dalam melakukan bil ibadat, dalam melakukan ibadat. Maksudnya tetap teguh, istiqamah, tekun dengan melakukan ibadat. Wasairi awamirillah, dan semua sairi, wasairi maksudnya seluruh awamirillah, suruhan Allah, awamirillah, suruhan Allah. Wa yanha nafsahu, dan mencegah dirinya, anil ityan, ya, dan mencegah dirinya dari melakukan bil munkarat, perkara-perkara mungkar, wal ma'asi, dan maksiat, wal manhiyat, dan perkara-perkara yang ditegah. Al manhiyat, perkara-perkara yang ditegah. Baik, kita baca sekali lagi. Wa min nahiyatin ukhra litarbiyatil islamiyyati atharun ijabiyyatun muta'addidatun lil fardi wa lil mujtama'. Wa min athariha al-ijabiyyah lil fardi yastati'ul muslimul musalli an yastaqima 'ala al-ityani bil ibadati wasairi awamirillah wa yanha nafsahu 'anil ityani. Al-ityan tu ada tersilap lam tu, terlebih kena potong satu lam. 'Anil ityani bil munkarati wal ma'asi wal manhiyat. Okay? Jadi nampak jelas satu perenggan penuh kita cerita tentang kesan-kesan yang baik, athar ijabiyah li tarbiyatil Islamiyah. Baik, kita akan pergi lepas ni, kita akan tengok perenggan asing pula, perenggan yang baru pula untuk bincangkan tentang al-athar lil mujtama'. Ya? Okey, kita tengok al-atharu lil mujtama'. Kita boleh buat ayat macam ni. Contoh ayat bila kita nak masuk kepada kesan untuk masyarakat pula. Wa jadiru bidzikri huna anna litarbiyatil islamiyyati atharun ijabiyyatun muta'addidatun lil mujtama'. Wa min athariha al-ijabiyyah lil mujtama' yastati'u a'dha'uhu an ya'ishu 'aishatan aminatan
ومطمئنة ومستقرة لأنهم بعيدين عن الخيانات والسيئات فيما بينهم. Okay. Maksudnya wajadiru bidzikri huna, dan patutlah disebutkan juga di sini wajadiru bidzikri huna anna litarbiyatil islamiyah, bahawa bagi pendidikan Islam atharun ijabiyatun mutaaddidatun lil mujtama', ada kesan-kesan yang positif, kesan-kesan yang baik, mutaaddidatun yang banyak, lil mujtama', bagi masyarakat. Wa min atharihal ijabiyah, dan di antara kesan-kesannya yang positif itu lil mujtama', bagi masyarakat, ialah yastati'u a'dha'uhu. A'dha'uhu maksudnya anggotanya, iaitu anggota masyarakat lah, mampu, akan mampu an ya'ishu, untuk hidup, menjalani kehidupan aisyatan aminatan, dengan kehidupan yang aminah, kehidupan yang aman sejahtera, wa mutmainnah, dan mutmainnah maksudnya dan tenang, wa mustaqirrah, dan sejahtera, damai, li'annahum, kerana mereka ba'idina, jauh, kerana mereka jauh, anil khianat, daripada perbuatan khianat, wassayyi'at, dan kejahatan, fima bainahum, di kalangan mereka. Okey, jadi beginilah cara kita mengasingkan perenggan, biar nampak jelas. Lil fardi macam ni, lil mujtama' macam tu pula. Okey, dan kita baca sekali lagi, wajadiru bidzikri huna anna litarbiyatil islamiyyati atharun ijabiyatun mutaaddidatun lil fardi, lil mujtama'. Wa min athariha al-ijabiyah lil mujtama' yastati'u a'dha'uhu an ya'ishu 'aishatan aminatan wa mutma'innatan wa mustaqirratan li'annahum ba'idina 'anil khiyanati was-sayyi'ati fima bainahum. Baik, seterusnya kita masuk kepada satu aspek lagi dalam penulisan al-athar, kesan-kesan dalam al-insya', ialah apabila kita diminta mengemukakan al-athar al-ijabiyah dan al-athar as-salbiyah. Tadi dalam tarbiyah Islamiyah tu biasanya hanya dibincangkan kesan-kesan yang baik lil fardi, bagi masyarakat, walil mujtama'. Sekarang ini kita mungkin berhadapan dengan tajuk yang meminta kita membahaskan apakah kesan yang positif, apakah kesan yang negatif. Jadi al-athar ini terbahagi kepada dua. Al-athar, lil-athari qisman, naw'an, dia ada dua jenis. Al-atharul ijabiyah wal-atharus salbiyah. Al-ijabiyah positif, as-salbiyah negatif. Jadi apakah kesan-kesan yang positif, apakah kesan-kesan negatif? Bila kita menulis karangan, kita mesti kena asingkan perenggan supaya karangan kita cantik dan nampak pengasingan yang jelas. Kita menceritakan satu persatu aspek yang diminta oleh soalan. Baik, contohnya kita akan melihat soalan. Baik, kita nak bincang tentang al-atharul ijabiyah was-salbiyah ni. Kita akan tengok soalan contohnya, at-tawassulul ijtima'iyyu wa atharuha al-ijabiyah was-salbiyah. At-tawassulul ijtima'i iaitu media sosial, wa atharuha, dan kesan-kesannya, al-ijabiyah yang positif, yang baik, was-salbiyah yang negatif, yang buruk. Baik, kita mungkin boleh kata begini sebagai contoh. Jadi anak-anak boleh tiru ayat ni. Mimma la syakka fi
أن للتواصل الاجتماعي آثار إيجابية وكذلك آثار سلبية ومن آثاره الإيجابية Okey, contoh ayat yang kita boleh tulis ya. Boleh tiru ayat ini. Mimma la syakka fi adalah tidak syak lagi. Mimma la syakka fi adalah tidak syak lagi. Anna litawasul ijtimai bahawa untuk media sosial, bahawa bagi media sosial itu atharun ijabiyatun, ada kesan-kesan yang positif, wa kadzalika atharun salbiyah, dan begitu juga kesan-kesan yang negatif. Wa min atharihil ijabiyah, dan antara kesan-kesan positifnya ialah nanti kita akan jelaskan. Lepas ni kita akan pergi detail lah. Bagi contoh apakah dia kebaikan media sosial. Jadi ni Ustazah bagi tahu cara nak buat ayat dulu ya. Mimma la syakka fi anna litawasul al-ijtimai atharun ijabiyatun wa kadzalika atharun salbiyah. Wa min atharihi al-ijabiyah. Baik, seterusnya. Bila kita nak beritahu pula tentang al-athar as-salbiyah, kesan yang negatif, ini kita akan buat dalam perenggan lain. Ya, kena asingkan biar nampak pengasingan dalam menulis karangan. Ya, biar nampak pengasingan aspek. Satu persatu kita huraikan. Dalam perenggan yang lain, kita mungkin boleh tulis ayat macam ni. Wa fi nafsil waqti najidu anna litawasul al-ijtimai la takhlu 'anil athari as-salbiyyah al-muta'addidah wa minha. Okey, kita baca sekali lagi. Wa fi nafsil waqti najidu anna litawasul al-ijtimai la takhlu 'anil athari as-salbiyyah al-muta'addidah wa minha . Okey, maksudnya wa fi nafsil waqti, dan dalam waktu yang sama. Tadi kita dah huraikan tentang kebaikan media sosial, dan dalam waktu yang sama wa fi nafsil waqti, dan dalam waktu yang sama najidu, kita mendapati, kita menjumpai anna litawasul ijtimai, bahawa bagi media sosial ini la takhlu maknanya tidak terlepas, tidak sunyi anil athari salbiyah, dari kesan-kesan negatif, al-muta'addidah, yang beberapa, yang banyak, wa minha, dan antaranya kita pergi huraikan lepas tu. Maksud Ustazah di sini ialah, nampak tak pengasingan perenggan tu? Ya, kita kena asingkan perenggan. Baik, kita pergi kepada lebih detail untuk contoh tajuk ini. Kita pergi kepada perenggan yang pertama, iaitu al-atharul ijabiyah. Bagi soalan al-mawdu' at-tawasulul ijtimai wa atharuha al-ijabiyah was-salbiyah. Baik, contoh ayat yang kita boleh gunakan ialah mimma la syakka fi anna litawasul al-ijtimai atharun ijabiyatun wa kadzalika atharun salbiyah wa min atharihi al-ijabiyah at-tawasul ma'al akharin wa ta'allumu 'abra al-internet wa sur'atul wusuli ila akhbaril 'alam wa huwa wasilatun lil mut'ati wat tasliyah wastihlakul aqallil mali wal waqti lil i'lani wa nashril anba'i wa huwa aydan fursatut tijarah wa ziyadatul arbah. Baik, apakah maksudnya? Mimma la syakka fi, tadi kita dah bincangkan, mimma la syakka fi adalah merupakan tidak syak lagi. Anna litawasul al-ijtimai, bahawa bagi media sosial atharun ijabiyatun, ada kesan-kesan yang positif, yang baik. Wa kadzalika atharun salbiyah, wa kadzalika atharun salbiyah,
Dan begitu juga dengan kesan-kesan yang negatif, yang buruk. Wa min atharihil ijabiyah, dan antara kesan-kesannya yang positif, yang baik, at-tawasulu ma'al akharin, ialah at-tawasulu ma'al akharin, iaitu perhubungan dengan orang lain, wa ta'allumu abral internet, dan pengajaran menerusi internet. Itu kebaikan yang ijabiyah min tawasulil ijtima'i. Dan lagi wasur'atul wusuli ila akhbaril alam, dan cepat al-wusul, sampai, cepat terima, ila akhbaril alam. Wasur'atul wusul ni, terima, capai tu maksudnya cepatnya akses. Itu bahasa media sosial sekarang kan. Wasur'atul wusul iaitu cepat, segera kita boleh akses ila akhbaril alam, dengan kita boleh akses kepada berita antarabangsa. Wahuwa, dan ia juga, wahuwa ni balik kepada at-tawasulul ijtima'i. Wahuwa wasilatun, dia juga adalah wasilah. Wasilah ni perantara ataupun alat ataupun medium. Dia adalah satu alat ataupun medium. Media sosial ni adalah satu alat lil mut'ati wat tasliyati. Dia adalah wasilatun lil mut'ati wat tasliyah. Apa maksud lil mut'ah? Lil mut'ah ni untuk berseronok, ya. Wat tasliyah untuk hiburan. Maka kita boleh katakan wahwa, iaitu at-tawasulul ijtima'i, media sosial itu wasilatun lil mut'ati wat tasliyah, satu media untuk berseronok dan berhibur. Wastihlaku aqalil mali wal waqti, dan istihlak maksudnya isti'mal, ya, menggunakan akal, kurang, qalilun kan, akal, sangat kurang, al-mal, duit, wal waqti, dan masa. Maknanya belanja kos, dari segi kos duit, kos waktu, akal, sangat sedikit. Lil i'lan, untuk kita i'lankan, untuk kita buat promotion, untuk kita i'lan. Kita sebut i'lan kan, kita sebut dalam bahasa Melayu iklan, betul tak? Iklan. Itu daripada bahasa Arab, i'lan. Sebab kita sebut i'lan, ya, bukan iklan. Okey, itulah bahasa Melayu kita memang banyak yang base daripada bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kita pronounce, kita sebut tu tak macam Arab. Ya. Jadi bukan iklan tapi i'lan, ya, sebut i'lan, bukan iklan. Wastihlaku aqallil mali wal waqti lil i'lan wa nashril anba', dan nashril anba' maksudnya menyebarkan berita. Wastihlaku aqallil mal maksudnya kita menggunakan sangat sedikit duit, wal waqti, dan masa, lil i'lani, untuk membuat promotion, membuat iklan, wa nashril anba', dan menyebarkan berita. Wahwa aidan fursatut tijarah, dan ia juga adalah fursah, iaitu chances, ya, chance, peluang, at-tijarah, perniagaan, ia juga adalah peluang perniagaan, wa ziyadatul arbah, dan pertambahan untung. Boleh kita gunakan at-tawasul al-ijtima'i. Jadi nampak kan banyak kebaikan daripada at-tawasul al-ijtima'i, dan kita tulis karangan kita, insya kita jelas-jelas dengan terang dalam satu perenggan penuh. Baik, kita baca sekali lagi. Mimma la syakka fih anna lit-tawasul al-ijtima'i atharun ijabiyyatun wa kadhalika atharun salbiyyah. ومن آثاره الإيجابية التواصل مع الآخرين والتعلم عبر الإنترنت وسرعة الوصول إلى أخبار العالم وهو ada lebih wow di situ, ya. Wahwa, buang satu wow tu. Wahwa wasilatun lil mut'ati wat tasliyah wastihlaku aqallil mali والوقت للإعلان ونشر الأنباء وهو أيضا فرصة التجارة وزيادة الأرباح. Baik, selesai di situ untuk al-athar al-ijabiyah, maka kita nak pergi pula kepada al-atharus salbiyah, kesan-kesan yang negatif dalam satu perenggan yang lain pula.
Baik, masih lagi pada al-mawdu' at-tawassul al-ijtima'i wa atharuha al-ijabiyyah was-salbiyyah. Baik, contoh yang kita boleh gunakan ayat untuk menerangkan tentang al-atharus salbiyah pula. Wa fi nafsil waqt. وفي نفس الوقت نجد أن للتواصل الاجتماعي لا تخلو عن الآثار السلبية المتعددة منها أنها تسبب قلة النشاط والكسل baris bawah tu ya والكسل لدى بعض الأفراد نرى بعضهم يقومون باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني ولا يعانون بمن حولهم وهم يتكلمون مع شخص من مكان بعيد ولا يهمون بمن أمامهم. طيب. وفي نفس الوقت dan dalam waktu yang sama najidu kita mendapati anna litawasulil ijtima'i bahawa bagi media sosial ini la takhlu tidak sunyi tidak terlepas anil atharis salbiyah daripada kesan-kesan negatif al-muta'addidah yang banyak minha antaranya. Jadi dalam karangan bila kita kata muta'addidatun iaitu banyak maka sebutlah contohnya mana yang banyak tu. Jadi kita nak sebut contoh kita bagi minha antaranya annaha tusabbibu qillatan nashat. Ia menyebabkan kurangnya aktiviti, kurangnya kecergasan, qillatan nashat. Qillatan nasyati, kurangnya aktiviti, wal kasali dan malas, kurang aktiviti dan rasa malas. Lada ba'dil afrad. Apa maksud lada? Lada maksudnya di kalangan. Kalau dalam masa tingkatan 4, tingkatan 3 kita guna fi ba'dil afrad. Tapi dalam karangan stam biasakan guna perkataan lada. Lada ba'dil afrad, di kalangan setengah-setengah orang, di kalangan setengah-setengah individu. Nara, kita nak huraikan lagi keburukan tawasul ijtima'i itu, keburukan media sosial itu. Jadi kita boleh huraikan dengan lebih lanjut, lebih detail lagi. Nara ba'dahum, kita nampak, kita lihat ba'dahum, setengah-setengah mereka yaqumuna bistikhdami wasail al-ittisal al-elektroni. Ba'dahum tu mereka yaqumuna bistikhdam. Yaqumu maksud dia berdiri, tapi di sini bukan berdiri, maksudnya mereka berterusan bistikhdami, asyik menggunakan wasail al-ittisal elektroni, asyik menggunakan alat wasail tu, alat ittisal, perhubungan elektronik, maksudnya menggunakan handphone lah. Wala yu'anuna biman hawlihim, dan mereka la yu'anun maksudnya mereka tu tak peduli kan biman hawlihim, dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Betul tak? Betul kan? Dia asyik dengan telefon, tak ingat dah orang yang dekat dengan kita. Wahum yatakallamuna ma'a syakhsin min makanin ba'id, dan dengan handphone tu, dengan ittisal elektronik itu, mereka yatakallamuna ma'a syakhsin, dengan seseorang min makanin ba'idin, daripada tempat yang jauh. Mungkin dia orang bercakap dengan orang Jerman ke, orang Jepun ke, orang Korea ke. Wala yahummuna biman amamahum, dan mereka tidak mengambil peduli, la yahummun, mereka tidak mengambil peduli biman amamahum, dengan orang yang di depan mereka. Orang yang depan ni tak bercakap pula, yang jauh dekat Jerman, dekat Amerika ke, mereka bercakap. Banyak pula tu cerita, tapi yang orang kat depan ni dia tak peduli, la yahumun. Jadi itulah dia keburukan al-athar as-salbiyah min at-tawassul al-ijtima'i. Jadi kita baca sekali lagi tentang al-athar as-salbiyah ini. وفي نفس الوقت نجد أن للتواصل الاجتماعي لا تخلو عن الآثار السلبية المتعددة منها
أنها تسبب قلة النشاط والكسل لدى بعض الأفراد. نرى بعضهم يقومون باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني ولا يعانون بمن حولهم، وهم يتكلمون مع شخص من مكان بعيد ولا يهمون بمن أمامهم. طيب، syukran ala husni mutaba'atikum. Ma'assalamah. Itulah sahaja untuk kali ini dan Ustazah harap kita akan berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Syukran ala husni mutaba'atikum. Terima kasih di atas mengikuti syarahan saya ataupun kelas saya. Ma'assalamah. Ya, semoga semuanya dalam selamat dan sejahtera. Jumpa lagi di lain pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.